Okey. Baik, kita mulalah InsyaAllah pada malam ini tazkirah tentang rumah tangga dan keluarga. Sebelum saya promo dulu. Sebelum kita habiskan pada malam ini, sekali lagi saya nak beritahu kepada anda semua yang melihat live ni 3,500 orang termasuk di live saya di TikTok saya. Sekali lagi kita nak bagi tahu beli satu percuma satu ya. Satu percuma satu dapat semua ni, dapat sachet 5, dapat buffer, dapat silinder ni, funnel, silinder pula. Dan juga dapat botol Inai Nunha ini. You nak tunjuk tangan, tunjuk je lah tangan, tak payah pegang tangan Haris. Tak, dia bila dia pegang tangan tu dia nampak lagi dia. Cara ni lah, cara tak macam nak tak nak tunjuk itulah. Okey, baik. Okey, lama sangat. Okey, baik. Kita akan mulakan tazkirah ni secara ringkas dan mudah saja. Apabila kita menyebut mengenai rumah tangga ni, memang satu perkara yang bukan mudah untuk kita lalui. Dan semua orang pun Allah SWT kurniakan ataupun dalam Al-Quran bagi tahu diciptakan manusia ni berpasang-pasangan. Kan? Dan apabila seorang itu kahwin, dalam Al-Quran bagi tahu litaskunu ilaiha. Apabila kita setelah kita ada pasangan, memang kita kena ataupun kita disunatkan ataupun bukan disunatkan, disuruh untuk duduk sekali. Kalau dalam bahasa Arab orang tanya aina taskunu. Aina taskunu ni maksud dia apa? Aina taskunu ni maksud dia awak duduk kat mana? Ana taskini? Ana askunu, dia ana askunu. Ana taskini tu benda. Okey, askunu macam kalau orang tanya aina taskunu, dalam Al-Quran bagi tahu litaskunu ilaiha. Kalau satu orang kahwin, dia kena duduk dengan pasangan dia. Supaya dapat ketenangan, mawaddah, warahmah, ketenangan dan juga kebaikan dalam rumah tangga. Sebab apa? Bila kita dah ada suami ataupun bila kita ada isteri, kita lebih mudah untuk solat berjemaah pertama. Dan kalau kita bagi apa-apa, sudah saya Sebab kat mana nak letak kuku air ni? tak di situ. Okey. Jadi ataupun you boleh buat bila ada ceramah tu, gaya-gaya ceramah ada you buat. Okey. Dan apabila kita dapat pasangan yang Allah SWT beri dalam hidup kita ni, pertama sekali caranya untuk mengharmonikan rumah tangga itu adalah dengan kita mensyukuri apa yang diberi oleh Allah SWT. Jangan duk cari ataupun jangan duk tengok silap-silap di mana sahaja, menghargai apa yang telah Allah SWT bagi. Okey. Jadi apakah dia syarat-syarat ataupun cara-cara untuk kita memulakan rumah tangga? Bagi orang lelaki, bagi mana-mana suami yang melihat menonton pada malam ini, kena tahu bahawasanya yang paling penting bagi seorang lelaki adalah dia ni mampu menjadi orang yang provide. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bagi tahu, ya ma'syara syabab, wahai orang lelaki, orang lelaki yang teruna-teruna, yang muda-muda ini, man istata'u minkumul ba'a, kamu sediakanlah tempat tinggal untuk isteri kamu dan keluarga kamu, falyatazawwaj, barulah kamu boleh kahwin dengan baik. Jadi tempat tinggal macam mana? Tak kisahlah sewa ke, beli ke, ayah bagi kat dia jadi dia punya ke, tak ada masalah. Yang penting disediakan tempat tinggal tu daripada suami. Saya nak mencerah sikit boleh? Boleh. Kalau kata you kahwin, isteri you tak rela ataupun tak happy untuk duduk dengan mak mentua ataupun dengan ayah mentua ataupun keluarga belah lelaki, maka dibolehkan untuk keluar. Dan memang sebenarnya mana-mana keluarga pun tak disuruh pun dan tak baik pun kalau kita duduk sekali dengan mak ayah kita. Kerana apa? Kita sedang membina keluarga kita. Jadi carilah rumah. Kalau rumah tu dia tak suka, dia punya pasal lah. Maksudnya dia pula lah kena fikirkan. Punya pasal. Tapi kalau lah rumah tu dia dah ada, ni rumah saya, datanglah duduk di sini, saya akan jaga awak sebaiknya, maka suami wajib, isteri wajib ikut dan duduk di sana. Jadi inilah yang pertama kita kata tadi, suami mesti sediakan tempat tinggal. Jangan duduk rumah bini. Tapi mungkin banyak juga lelaki kan yang kena kahwin tapi dia tak ambil berat tentang tempat tinggal ni. Dia ingat tak apalah, mak ayah aku ada rumah, aku campak je lah kat situ. Jadi tak berapa wajar lah. Dan kepada orang yang dia kahwin, contoh dia kahwin dengan isteri yang ada rumah, jangan pergi duduk rumah isteri dia tu. Kerana baru-baru ni pun ada seorang Maulana Amir Hamzah daripada Pakistan, dia pun cakap apabila seorang suami duduk rumah isteri dia,
Suami ni duduk rumah isteri dia tanpa ada rasa malu dan tanpa ada rasa usaha untuk macam ada usaha cari rumah. Kadang-kadang ada orang yang dia duduk rumah isteri dia tapi dalam masa sama dia cuba cari kan. Kalau ada setengah-setengah orang yang tak ada rasa malu langsung pun, ini dikategorikan oleh para ulama sebagai orang yang telah jatuh kemuliaan diri dia. Maksudnya orang pun tak respect lah kepada dia. Kau ni apalah duduk rumah bini. Dia pula dah jadi macam bini pula dah. Kan? Tapi kita orang lelaki mesti pertama sekali fikir untuk sediakan tempat tinggal. Ini dari segi hukum ataupun dari segi syaja'an minal Islam. Tapi jangan salah faham. Setiap orang ada keadaan dan juga situasi yang berbeza. Kadang-kadang disebabkan satu-satu benda jadi dia terpaksa duduk rumah isteri. Faham, boleh. Tapi kena ada usaha untuk suami tu untuk mencari tempat memang dia yang resewa ke, dia yang beli ke. Untuk macam tu lah. Sebab kita pun tak tahu keadaan setiap orang berbeza kan. Macam tu lah. Kita tak cerita keadaan setiap orang ni. Kita cakap umum. Ataupun yang wajib dibuat adalah macam setiap orang pun macam kalau kita kata setiap orang berbeza, orang nak semayang pun setiap orang berbeza kan. Ada orang semayang dia tak boleh nak sujud. Ada orang semayang tapi dia tetap semayang juga. Dia buat juga. Jadi apabila seorang lelaki bila seorang suami dia dah sediakan satu rumah tempat tinggal, yalah maksudnya kenalah juga rumah tu bersesuaian. Kalau isteri tu anak 4, you pergi beli rumah yang ada bilik 1 saja, you dengan isteri tak berapa sesuai lah. Tapi walau bagaimanapun sekiranya itulah yang suami mampu, maka isteri wajib ikut. Jadi sini. Jadi macam mana ada orang kata sini, apa jadi kalau duduk rumah isteri pun? Okey, apa yang duduk rumah mak aku pun macam tu. Apa yang jadi apabila duduk rumah isteri, macam tadi kita kata, yang pertama, kemuliaan diri seseorang tu, seorang suami itu, kemuliaan diri seorang suami itu telah diturunkan ataupun jatuh kemuliaan diri dia. Ini adalah ungkapan para ulama. Bahkan yang lainnya, dari sudut lainnya apa? Dia melanggarilah hadis Nabi tu. Nabi kata, ya ma'syara syabab, wahai orang lelaki yang teruna yang nak kahwin, man istata'u minkumul ba'a, sediakanlah tempat tinggal, sediakanlah keadaan yang sesuai untuk kamu tinggal bersama isteri kamu, falyatazawwaj, lepas tu kahwinlah. Jadi apabila sabar tak jawab lagi soalan tu, sabar. Jadi apabila orang yang rasa tidak kisah kepada apa yang Nabi sebut ataupun keadaan yang sedemikian, dia memang akan menghadapi kegagalan dalam rumah tangga dia. Dia memang akan hadapi. Ma tawaddasna, dalam satu hadis lain pula Nabi SAW beritahu, ma tawaddasnani summa yufarriqu bainahuma illa bi dhanbin yuhdisuhum ahaduhuma. Tidaklah Allah SWT memecahkan ataupun menceraikan salah satu rumah tangga kecuali kerana salah satu daripada mereka melakukan dosa kepada Allah SWT. Jadi kalaulah satu orang tu dia duduk juga kat rumah isteri dia buat tak tahu, dia tinggal je kan. Lama-lama nanti memang akan ada yang tak akan harmoni dalam keadaan itu. Sebab apa? Tidak mengikut apa yang telah disarankan oleh agama. Tapi kalau isteri tu setuju untuk kongsi sewa, itu dah cerita lain. Kita cakap ni umumnya kita kata yang wajib buat. Kalau kata dia ni dah cakap pada isteri dia, okey lah macam ni, rumah you ni I bayar, makanan I sediakan, apa-apa pun ni I akan buat, I akan bayar bulan-bulan untuk rumah ni. Jadi kalaulah begitu keadaan dia, ada ruangan untuk dibincangkan dan dibolehkan. Walau bagaimanapun itu tetap juga menjatuhkan kehormatan suami itu. Kan? Sebab apa? Orang kalau kita tengok satu orang lelaki kan, kalau dia ni betul-betul dipanggil seorang lelaki yang bertanggungjawab, dialah yang memprovide segala-galanya untuk isteri dan anak-anak dia. Bahkan dalam ayat Quran yang korang banyak salah guna tu, bukanlah banyak salah guna kan, selalu orang kata lelaki lebih mulia daripada wanita, lelaki lebih mulia lagi besar daripada wanita. Dalam ayat Quran tu Allah SWT berfirman, Allah kata ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki diangkat beberapa fadilat, dilebihkan beberapa fadilat daripada wanita apabila apa? Apabila dia infak ataupun apabila dia menyediakan keperluan kepada rumah tangga dia. Jadi kalau nak jadi macam mana lelaki yang disebut dalam Al-Quran ataupun suami yang disebut dalam Al-Quran ini, dia memang kena jadi a provider for the family. Dia memang kena beli, isteri dia minta nak beras ke, isteri dia minta nak beli sayur ke, nak beli peti ais ke, segala perkara yang menjadi keperluan asasi mesti disediakan. Dan ayat Quran tu jelas memberitahu bahawasanya orang yang hebat, lelaki yang hebat adalah lelaki yang mana dia provide ataupun dia infakkan harta dia. Wa bima anfaqu min amwalihim, harta itu diinfak
keluarga dia. Okay. Habis masa dah kita kan? 2 minit. You pula tutup. Panjang lagi sebenarnya banyak. Tapi kita pun dah sampai ke penghujung. Jadi untuk mana yang mendengar tu, cepat-cepatlah. Kalau belum lagi sediakan apa yang perlu untuk jadi seorang suami, sediakanlah. Macam saya dan beberapa lagi orang yang saya tengok yang hebat dalam hidup ni, mereka ni menjadi seorang provider yang sangat sempurna pada isteri-isteri mereka. Bukan saja isteri, mak dia pun dia sayang betul-betul. Ayah dia lama pun dia jaga mencari jawapan. Tiba-tiba betul buka tengah live ni. Alhamdulillah. Baik. Dan yang terakhir, secara kesimpulannya, kalau isteri redha, kalau isteri tak redha, apa benda? Isteri redha, tak sempat baca tadi, tak apalah. Secara mudahnya, ataupun Ustaz, macam mana kalau family lelaki tu yang halang untuk keluar daripada rumah? Dia macam ni, dia tak boleh libatkan apa-apa yang lebih besar dalam hidup kita ni melainkan agama. Kalau orang tu dia nak ambil, sebab tu dalam doa Nabi baca, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, jadikanlah agama ni tajuk hidup aku, ya Allah. Jadi maksudnya kalau apa-apa kita buat, biar agama ni jadi dia punya tuning center dia. Yang faham, maksudnya agama suruh bila you kahwin, you keluar daripada rumah family you dan sediakan rumah untuk isteri you. Tapi kalau, itu agama suruh. Tapi kalau you nak pilih keluarga suruh stay, maksudnya you lebihkan keluarga daripada apa yang agama suruh lah. Betul tak? Maksudnya kita tak boleh, bukanlah macam tu jawapan macam nak gaduh tu. Yelah, I bergaduh terus juga ayat dia. Jadi maksudnya kita kena bagi tahu pada keluarga bahawasanya ayah, ibu ataupun siapa-siapa dalam keluarga cakap ini adalah tuntutan agama. Saya bukan nak merendahkan ibu atau ayah, tapi saya nak laksanakan keagamaan yang sebenarnya dalam hidup saya. Harap doa daripada ibu dan ayah supaya saya ni dapat menjalankan rumah tangga saya dengan baik, insyaAllah. Gitu jawab dia. Dan memang betul lah, kalau nak jawapan Lofa tadi bukan salah. Jawapan Lofa tadi betul juga. Jangan kita lebihkan apa-apa lain selain daripada agama dalam hidup kita. Jadi sekarang tu dululah untuk malam ini. Semoga macam ni cerita dia. Macam kan sebelum I kahwin kan ada rumah sendiri yang duduk dengan kakak I. Ramai orang tanya. Orang tanya I lepas kahwin 2 tahun lepas punya cerita lah ni. Ramai macam impressed, macam amazed yang I boleh ikut you and duduk dekat tempat lain dan tinggal rumah tu semua lah. I kata macam ni, I kata satu, memang lepas berkahwin aku kena ikut mana suami sediakan tempat tinggal, that's one. Kedua, I redha kat mana sahaja pilihan tempat dia because I know kalau aku pergi ada berkat di kat situ. Berkat dalam rumah tangga tu lah. Jadi memang banyak cerita kita dengar yang mana isteri pilih nak stay, nak duduk tempat-tempat yang tempat lain yang berasing dengan suami because of pekerjaan, because of nak jaga ibu, because of macam-macam alasan. Tapi ketahuilah keberkatan kalau ikut suami tu ada. Yalah, kalau macam kerja tu cerita lain sikit lah kan. Kalau macam kerja, macam kita pun kenal beberapa kawan kita yang kerja terpaksa berpisah sekejap kan. Tapi dalam masa yang sama dia dia memang hantar ni kan. Dan kita pun tengok banyak cikgu. Macam dulu saya kerja, saya sebagai guru di satu sekolah kerajaan. Memang dia akan satukan, tapi dia ambil masa sikit. Tapi ada dengan satu cerita kan, dia gini. Dia duduk asing-asing dengan suami dia. Lepas tu satu hari tu dia tahu yang sebenarnya dia tahu apa tuntutan agama. Lepas tu dia pilih, dia kuatkan semangat dia. Dia pilih untuk tinggalkan kerja, bukan tinggal lah, untuk cari kerja lain yang membolehkan dia duduk dengan suami dia. Lepas tu true enough, rezeki dia dengan pekerjaan yang dia cari duduk dengan suami dia tu jauh lebih besar Allah bukakan pintu rezeki dia. So sebenarnya at the end of the day, bila kita percaya kepada apa yang Allah tetapkan, yang agama sarankan, kita tak tahu apa yang lebih baik sebenarnya. Kita ingat kita duduk sana, kita teruskan pekerjaan kita tu lebih baik dan kita tinggal suami kita jauh kan. Tapi sebenarnya sakinah mawaddah warahmah betul sayang. Itu dalam family tu sangat penting. So kita ikut apa yang basic yang agama dah letak. Kita bagi nafkah, kita sediakan tempat tinggal, kita jalankan hak kita sebagai isteri, suami jalankan tanggungjawab. Sebenarnya benda-benda basic yang sebenarnya susah untuk dibuat tu, itulah turunnya hujan-hujan, keberkatan, kerahmatan, kasih sayang Allah dalam keluarga. Sebab bila kita duduk dengan suami ni, kita pandang dengan kasih sayang pun dah pahala. Kita khidmat sikit-sikit pun pahala, masak sikit pahala, macam banyak benda pahala kita buat dalam rumah ni, benda kecil-kecil je. Tapi ialah apa yang Lofa cakap tu yang terbaik. Walau bagaimanapun kalau ada yang kerja kerajaan, ada yang urusan kerja memang tak boleh, tak mampu nak sara keluarga. Kalau dia orang ni terpaksa, kalau saya balik duduk dengan suami saya tak boleh sara keluarga saya. Itu dalam keadaan yang darurat sikit lah.
Sebab apa? Sara keluarga ni juga penting. Ada suami-suami yang tak mampu. Tapi apa-apa pun, Mungkin faktor kesihatan ke apa kan. kesihatan ataupun apa-apa saja keadaan-keadaan yang sedemikian. Tapi umumnya kita kata, umum yang kita sebut ni adalah setiap orang lelaki dia kena tanggungjawab atas rumah, atas nafkah, makanan, pakaian 2 kali ataupun 2 helai setahun. Janganlah beli 2 helai je setahun. Tapi kalau sehelai RM2,000 mungkin boleh beli setahun 2 helai. Dan makanan hari-harian ni. Segantang beras kan kalau di Malaysia ni. Okay, begitulah secara umumnya. Jadi ada keadaan-keadaan yang berbeza, itu mengikut keadaan. Tapi kalau kita kata umumnya begitulah. Duduklah bersama. Sebab lepas duduk bersama tu apa akan berlaku? Dalam Al-Quran bagi tahu wa ja'ala bainakum mawaddatun wa rahmah. Litaskun, selepas orang duduk sama-sama, Allah SWT akan jadikan kasih sayang dan juga percintaan yang tenang di antara suami dan isteri itu sendiri. Jadi kalau rasa ada peluang untuk kita duduk sama-sama yang tidak melanggari apa-apa yang lebih besar daripada hukuman ini, maka kita ikutlah, kita cuba duduk dengan keadaan yang begitu. Baik, wallahu alam. Okay guys, mengantuk betul. Dah mengantuk. Yang terakhirnya you cakap apa Sam? okay, sebelum kita end live ni, yang mana yang dah add to cart, yang mana belum buat payment sekarang, sebab kita akan endkan promo ini buy one free one. So terima kasih kepada mereka yang dah beli dengan harga promo ni RM35 untuk 2 kotak. Baik, satu pun cuma satu. Macam ni lah hasil dia saya pakai. Brown, inai brown, macam ni cantik sangat-sangat, insyaAllah. Jadi kita akan ada lagi live lah di masa depan, tak tahu bila. Thank you so much kepada semua yang melayan, juga yang merespon, yang komen, yang menjawab, dan bagi hadiah, bagi stiker, bagi filter. Bagi mana? Bagi filter, bagi hadiah lah. Bagi hadiah tu semua. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Dan jangan lupa solat isyak. Itulah kalau dah lewat-lewat ni, solat isyak tu penat sikit kan. Lepas tu kita kena solat awal waktu sikit. Ya. Yeah. Terima kasih korang. Enjoy ini dulu yang mana yang beli. Apa? Okey. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Alhamdulillah. Campur ni cukup dah 500. Allah, 14 campur ni berapa saya? Tak apa, okay. Terima kasih banyak-banyak korang. Bye-bye. Bye.